Kau terus memamurkan jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Dengarkan Temu Bual bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik Hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Ayo kita laksanakan cita demi negara. Kau terus memamurkan jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Bayangkan anda sedang berhadapan musim sejuk yang sangat melampau. Di kem-kem pelarian Syria berbumbungkan kanvas koyak dan penuh lumpur. Mereka berjalan tanpa alas kaki. Kaki kecil mereka bengkak akibat sejuk dan cedera dek batu tajam. Ayuh bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia membantu menyelamatkan nyawa mereka dari kesejukan. Hulurkan sumbangan anda melalui Campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Buku Fiqh dan Perubatan Awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sahabat pendengar, Nabi kita bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untungkan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-4408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi dan dah 9.34 pagi. Jom kita teruskan lagi pengisian Warna Pagi menerusi rancangan ataupun hebahan bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk pagi Jumaat ini ya. Dan untuk pagi ini 2 orang tetamu kita sudah pun bersedia di hujung talian dari yang merupakan pegawai perhubungan awam dan timbalannya di Jabatan Khidmat Korporat LHDNM bersama kita. Ya, kita ada 2 orang iaitu yang bahagia Encik Muhammad Syazwan Malik dan juga Encik Fizri Muhammad Fauzi pagi ini ya. Assalamualaikum Encik Syazwan, Encik Fizri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, kita berdua sihat ya? Alhamdulillah sihat. Baik, alhamdulillah. Jom kita nak mulakan perbincangan kita pagi ni. Mungkin untuk mulakan Cik Syazwan boleh ceritakan sikit apa yang kita nak cerita tentang tajuk kita hari ni. Anda pilih lapor atau terima seadanya. Cik Syazwan, boleh dulu silakan. Okey, boleh. Okey, assalamualaikum. Pertama kali terima kasihlah kepada Warna Pagi kerana sudi menjemput kami pagi ni. Okey, untuk ulas berkenaan dengan topik tu, anda pilih lapor atau terima seadanya. Dia jangan baca lapor atau terima seadanya. Dia bukan macam tu. Dia lapor atau terima seadanya. Okey, jadi saya mulakan dengan kita punya kempen dululah. Kempen kita dalam tempoh ni, kita dalam tempoh penghantaran borang nyata cukai pendapatan untuk individu yang tiada tiada perniagaan
dia ada pendapatan pegajian saja, tempoh penghantaran borang dia adalah dapat bermula 1 Mac 2021 sehingga 30 April 2021. Untuk individu yang ada perniagaan pula, dia punya tempoh penghantaran borang dia boleh mula daripada 1 Mac juga tapi sehingga 30 Jun 2021. Tapi kalau dia pilih untuk hantar secara e-filing, kita ada tambahan masa lah 15 hari sehingga 15 Mei dan 15 Julai. Okey, jadi sebelum ni kita menggalakkan pembayar cukai untuk lapor pendapatan secara e-filing macam yang saya sebut tadi lah. Tapi mulai tahun 2014, pembayar cukai dia ada pilihan. Dia nak hantar borang ataupun dia nak terima saja apa potongan cukai yang majikan dah buat tu sebagai dia punya cukai pendapatan tahunan lah. Jadi LSDN dia dah ada peluang, dia dah bagi peluang ni kepada pembayar cukai, tapi dia adalah kriteria-kriteria tertentu yang membolehkan pembayar cukai ni memilih PCB sebagai cukai muktamad. Nama dia PCB sebagai cukai muktamad. Jadi kriteria-kriteria ni kita akan kongsi pada pagi ni lah dalam program pagi ni. Nak cerita juga tentang apa PCB tu kan? PCB tu, okey. Saya sebut PCB tu kan. Okey. PCB tu dia sebenarnya singkatan kepada potongan cukai bulanan. Dia ni potongan cukai bulanan ni dia macam bila kita dah sampai gaji kita dah layak dikenakan cukai, so majikan akan buat potongan cukai bulanan. Potong cukai. Kalau kita tengok kat slip gaji tu dia tulis income tax selalunya potongan cukai bulanan. Income tax ada potongan cukai bulanan. Jadi macam kalau kita tengok pun ni kenapa potongan? Selalunya ada EPF, ni potongan cukai bulanan. Itulah maksud dia. Kita dah layak dikenakan cukai. Jadi kalau contoh saya bagi dekat sini, contoh Encik Adam. Katakanlah Encik Adam dia bekerja dengan majikan dia dalam tahun 2020. Dalam gaji dia, contoh gaji dia 8,000 sebulan. Jadi bila dia dalam keadaan biasa kan, dia declare cukai, hujung tahun tu tiba-tiba dia kena bayar cukai 3,000 sekali. Jadi macam membebankan jugalah untuk dia, betul tak? Nak bayar 3,000 sekali tu. Gaji dia 8,000 sebulan tapi nak bayar 3,000 sekali. Jadi PCB inilah bila kita potong bulan-bulan tu, 3,000 tu kita dah potong bulan-bulan sikit-sikit sampailah hujung tahun bila dia declare masih lagi 3,000. Jadi sebenarnya dia dah buat potongan dah sebelum tu 3,000 tu. Jadi tak payahlah dia buat bebanan cukai tu tak terlalu banyak kepada dia. Itu maksud PCB itulah. Jadi saya ambil peluang ni untuk maklumkan sekali kita punya banjaran pendapatan lebih kurang 34,000 selepas potongan KWSP. Jadi kalau individu tu dia dah pendapatan tahunan dia 34,000 selepas potongan KWSP, dia dah boleh daftar fail cukai pendapatan dia dah. Kalau majikan dia tak tolong daftarkan, dia ada pilihan untuk buat pendaftaran sendiri. Dia boleh daftar melalui sistem MyTax SDN dekat e-daftar tu. Untuk individu, bila dia klik e-daftar tu, e-daftar individu, dia masukkan data-data dia semua, detail dia semua, terus akan dapat nombor cukai. Sekarang semua online mudah je sebenarnya. Sebelum online ni pun kita maklumkan tentang mytax.hasil.gov.my. Kalau laman web kita kan untuk memudahkan sahabat-sahabat kita yang mungkin working from home, susah nak pergi pejabat kan, ataupun nak bergerak di rumah saja anda boleh lakukan dan laksanakan. Baik, mungkin Cik Fizri belum dengar suara lagi. Cik Fizri macam mana? Nak sambung apa yang Cik Syazwan nak mulakan tadi? Tentang PCB kan? Kelebihan dia. Okey, baik. Tadi Cik Syazwan telah pun menerangkan tentang apa yang sebenarnya PCB ya. Sekarang ni saya akan menerangkan tentang apakah kelebihan PCB ni bagi mereka yang memilih PCB cukai muktamad ini sebagai cukai mereka. Baik, yang pertama ialah memudahkan untuk melaporkan pendapatan mereka di dalam sistem e-filing, di mana amount PCB tersebut telah sedia ada di dalam borang yang ada individu mereka. Bila mana mereka telah masuk di dalam sistem e-filing, amount potongan cukai bulanan telah siap ada. Jadi memudahkan mereka untuk mengisi e-filing. Dan tuan-tuan dan perempuan di luar sana, pastikan amount potongan cukai bulanan tuan-tuan dan perempuan di dalam e-filing sama dengan jumlah amount potongan cukai bulanan di dalam penyata gaji tahunan tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita mereka yang bekerja di sektor agensi, haruslah merujuk kepada penyata EC. Di bahagian jumlah potongan
bagi mereka yang bekerja di sektor swasta, hendaklah merujuk amount ini di dalam penyata EA mereka di bahagian jumlah potongan item yang pertama. Baik. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua ialah sekiranya mereka memilih PCB ni sebagai cukai mutamat sebagai cukai mereka, mereka berpeluang untuk mendapat bayaran balik. Apakah kes dalam bayaran balik ni? Okey, bayaran balik hanya terjadi jika bayaran PCB yang dibuat melebihi jumlah cukai sebenar yang dikenakan selepas ditolak selepas mengambil kira pelepasan yang layak dibuat. Ini adalah situasi di mana ada bayaran balik. Okey, jika bayaran balik itu berlaku, PCB yang dibayar melebihi cukai yang dikenakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila orang bercakap tentang bayaran balik, bagaimana tips-tips nak dapat bayaran balik? Okey, tips yang pertama nak dapat bayaran balik ialah kita pembayar cukai mengoptimumkan potongan derma. Okey, mengoptimalkan potongan derma di mana kalau kita menderma kepada sesebuah organisasi itu, pastikan organisasi itu diluluskan oleh lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Bagaimana nak semak? Layari saja laman web www.hasil.gov.my dan scroll ke bawah dan klik ikon subsection 44.6. Itu kita boleh lihat apakah ataupun kita telah senaraikan organisasi yang telah diluluskan oleh lembaga hasil dalam negeri Malaysia bagi tujuan potongan derma. Okey, sebagai contoh pada tahun lepas sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada membuat derma kepada tabung COVID sebagai contoh, itu boleh dianggap sebagai derma dan layak untuk mendapat potongan derma. Dan yang kedua, tips untuk mendapat bayaran balik ialah mengoptimumkan tuntutan pelepasan cukai yang diberikan. Sebagai makluman, bagi tahun taksiran 2020 terdapat 24 pelepasan yang telah diberikan oleh kerajaan dalam mengira cukai pendapatan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi optimumkan tuntutan ini. Dan yang ketiga, rebate cukai tuan-tuan dan puan-puan. Rebate cukai ini berjumlah RM400 diberikan kepada mereka yang mempunyai pendapatan bercukai berjumlah RM35,000 dan ke bawah. Okey, kena beza rebate cukai dan pelepasan cukai. Rebate cukai ini diberikan kalau pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Pelepasan cukai pula merupakan amount yang dibenarkan untuk ditolak atas pendapatan yang diterima. Dan tips yang keempat, bagaimana ataupun kelebihan PCB ini, bagaimana nak dapat bayaran balik, haruslah melaporkan pendapatan tuan-tuan dan puan-puan melalui e-filing. Dan kelebihan yang terakhir, PCB ini ialah tidak perlu kita nak bayar sekaligus amount cukai yang dikenakan sebab kita ada amount PCB yang telah dibayar terlebih dahulu dan boleh dapat bayaran balik. Itulah kelebihan dia. Betul. Saya rasa betul Cik Fizri banyak kali ulang tentang bayaran balik. Sebab ramai duk cari resit itu dan ini. Ini boleh lepas cukai tak? Ini lepas cukai ke tidak? Resit itu dan ini. Jadi kita harapkan sahabat semua sedia maklum tentang bayaran balik dan apa yang diperlukan lah untuk kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Penjelasan Cik Syazwan dan juga Cik Fizri pagi ni. Mungkin sebelum kita berehat untuk persiapan pertama ni, mungkin Cik Fizri nak tambah pula tentang apa kriteria macam mana nak apa PCB sebagai cukai muktamad, apa yang boleh kita faham lebih lanjut, Cik Fizri. Ya. Okey, baik. Silakan. Baik, sekiranya pembayar cukai itu memilih PCB cukai muktamad sebagai cukainya, syarat-syaratnya ialah yang pertamanya, pembayar cukai ini perlulah mempunyai pendapatan daripada penggajian sahaja. Itu syarat yang pertama. Kalau dia memilih untuk PCB cukai muktamad sebagai cukai beliau. Itu syarat yang pertama, mempunyai pendapatan daripada penggajian sahaja. Yang kedua, pastikan majikan telah memotong cukai bulanan ataupun PCB. Dia mestilah majikan kena potong dulu. Kalau majikan tak potong, maka dia tidak layak. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembayar cukai mestilah bekerja dengan majikan yang sama dalam 1 tahun taksiran. Maksudnya di sini satu majikan saja dalam sesuatu tahun taksiran. Kalau ada lebih daripada 1, maybe 2 ataupun 3, maka tidak layak untuk memilih PCB sebagai cukai muktamad. Dan yang keempat, cukai tidak ditanggung oleh majikan. Ini bermakna dia cukainya tidak dibayar oleh majikan.
Cukai ni tidak dibayar oleh mereka. Barulah dia boleh memilih PCB cukai muktamad sebagai cukai yang dikenakan. Dan yang terakhir, syarat yang kelima ialah, kriteria yang kelima ialah pembayar cukai untuk mendapatkan mereka, melayakkan mereka memilih PCB ini sebagai cukai muktamad, mestilah memilih taksiran berasingan bagi pasangan suami dan isteri. Ini adalah kriteria-kriteria yang perlu ataupun perlu dipenuhi oleh seseorang pembayar cukai untuk melayakkan dia memilih PCB cukai muktamad sebagai cukai yang dikenakan terhadap dia. Ya, kita harap sahabat-sahabat semua maklum, faham tentang PCB yang juga dan kaitannya dengan cukai muktamad. Kejap lagi mungkin Cik Syazwan pun nak sambung juga tentang mungkin apa perkara yang seorang tu tak dapat nak jadikan PCB sebagai satu cukai muktamad kalau ada perkara yang menghalang kan, dan juga mengapa PCB dianggap sebagai cukai muktamad tu. Tapi lepas rehat, kejap lagi kita akan kembali untuk hebahan istimewa kita bersama LHDN pagi ni. Jadi mana-mana dokumen yang belum lengkap lagi tu cari cepat. Masa masih ada, tapi janganlah hujung-hujung last minute kan. Itu pesanan penaja. Jangan ke mana-mana, terus dengar Warna Pagi di IKIM, Inspirasi Islami. Ayo kita laksanakan cukai demi negara, agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat ke-7 yang berbunyi, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Maksudnya, siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang dikurniakan Allah kepadanya. Sebelum hampirnya Ramadan, Serantau Muslim bawakan kepada anda Ustazah Isfadiah untuk tahu kelebihan sedekah. Jom dengarkan. Assalamualaikum sahabat pendengar sekalian. Saya Ustazah Isfadiah. Antara amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah bersedekah. Dan Abdullah Ibn Abbas menceritakan bahawa Nabi merupakan insan yang paling dermawan, dan kedermawanan baginda lebih hebat lagi di bulan Ramadan sehingga ia disifatkan sebagai ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, yang bermaksud melebihi angin yang berhembus. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi bersedekah tanpa banyak fikir, dan Nabi bersedekah dengan memberi yang banyak manfaat. Tuan-puan, Ramadan adalah masa yang terbaik untuk kita bersedekah. Kerana sedekah ini juga ibarat penawar. Ia melapangkan kesempitan hidup kita, ia rapatkan ukhuwah dan kasih sayang di antara kita, ia menambah luaskan rezeki kita, malah ia juga menyembuhkan penyakit. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kuantan 89.6 FM. Dapatkan diskaun hebat, rebat insurans serta cukai jalan di otek.my. Otek.my memperkasakan insurans patuh syariah. Kembali bersama Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama dalam segmen Hebahan bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun LHDNM. Dan pagi kita bersama dengan rakan-rakan dari Jabatan Khidmat Korporat, iaitu Encik Muhammad Syazwan Malik dan juga Encik Fizri Muhammad Fauzi pagi ini ya. Dan jom kita sambung Cik Syazwan pula nak sambung cerita tentang PCB dan sebagai cukai muktamad. Cik Syazwan. Ya, silakan. Okey, PCB sebagai cukai muktamad. Okey, tadi Encik Fizri dia dah terangkan kriteria PCB sebagai cukai muktamad ni. Macam mana kita nak anggap PCB ni sebagai cukai muktamad? Jadi dari segi pembayar cukai, dia mesti nak tahu macam mana dia nak pilih PCB sebagai cukai muktamad ni. Sebenarnya cara dia adalah untuk tak hantar borang, tu saja. Bila dia tak hantar borang, kiranya kita akan anggap pembayar cukai ini memilih
PCB sebagai cukai muktamad. Itu cara dia lah. Saya cuba nak bagi tahu, nak share cara dia. Lagi satu, sebagai soalan daripada warna pagi tadi, mengapa PCB dianggap sebagai cukai muktamad? Okey, PCB ni kita potong PCB ni ikut dia punya, kita akan potong PCB ikut berapa kadar anggaran cukai pendapatan yang akan dikenakan kepada dia pada setiap tahun. Jadi pembayar cukai dia kena maklumkan kepada majikan dia apa potongan-potongan yang dia layak tuntut dalam tahun tu. Contohnya, katakan pembayar cukai ni dalam bulan April tiba-tiba dia dapat anak. Jadi mulai bulan April dia boleh maklumkan kepada majikan dia, okey, saya dah dapat anak. Jadi nak buat potongan anak, nak tambah potongan cukai untuk kurangkan cukai PCB bulanan ni. Jadi dia boleh gunakan borang TP1 daripada majikan dia. Bila dia minta borang TP1 daripada majikan dia, diisi dalam tu, tulis okey, jumlah anak dah bertambah 1. Jadi majikan dia akan kira balik ikut kalkulator PCB kita, jumlah PCB dia akan berkurangan daripada bulan sebelumnya lah. Itu maksud yang cuba disampaikan oleh PCB cukai muktamad ni lah, di mana kita potong PCB dengan tepat. Macam mana dia hantar borang pada tahun depannya tu, itu kita dah potong siap-siap dah daripada tahun ni. Jadi kepada pembayar cukai semua, dia boleh dapatkan borang TP1 ni daripada portal rasmi LHDN. Dia boleh ke borang, muat turun borang, lain-lain borang. Dalam tu ada TP1, dia ada macam-macam jenis borang lah, dia boleh tengok dekat situ. Okey, dalam keadaan mana PCB ni kita tak boleh anggap sebagai cukai muktamad? Satu, yang pertama adalah pembayar cukai ni dia ada pendapatan lain. Contohnya sekarang ni ramai orang ada rumah sewa. Jadi bila kita bekerja sebagai seorang yang berpendapatan penggajian, tapi dalam masa sama kita ada pendapatan sewa. Kita ada dua rumah. Jadi kita sewakan satu rumah, kita duduk satu rumah. Jadi dalam keadaan ni dia ada dua jenis pendapatan, satu pendapatan penggajian, satu lagi adalah pendapatan sewa. Jadi pembayar cukai jenis ni dia tak boleh memilih PCB sebagai cukai muktamad sebab kriteria dia tadi macam Cik Fazri dah cakap, dia cuma ada pendapatan penggajian sahaja. Okey, keadaan kedua yang membuatkan dia tak boleh nak pilih PCB sebagai cukai muktamad ni, dia ada lagi masa bila dah cukup tahun tu, dia ada lagi pendapatan yang dia pelepasan yang dia belum tuntut lagi. Contohnya dia ada bila dah hujung tahun tu dia ada buat bayaran zakat yang lebih, dia ada buat potongan insurans, potongan dia beli peralatan sukan dan sebagainya. Jadi dia boleh pilih untuk menghantar borang. Bila dia hantar borang, dia boleh pilih pelepasan-pelepasan tu dan cuma dia pastikan ada simpan resit sahaja. Jadi bila dalam keadaan macam tu, dia tak perlulah memilih PCB sebagai cukai muktamad ni. Okey. Pagi ni yang bertanya tentang ada yang katanya awal PKP hari tu company tutup, lepas tu tak kerja, lepas tu ada company lain offer kerja, tukar tempat kerja lain pula, dan jadi macam mana pula laporan mereka nak melaporkan kan. Dan juga tadi pun Cik Syazwan dan Cik Fizri pun dah kongsikan tentang cukai muktamad dan PCB. Maknanya dia pilihan lah kan untuk sahabat-sahabat kita dengan pendapatan masing-masing. Jadi mungkin Cik Fizri atau Cik Syazwan sekarang nak sambung pula cerita tentang mana yang patut kita pilih antara lapor pendapatan setiap tahun ataupun terima seadanya PCB yang sedang kita dengarkan hari ini. Itu tajuk kita juga sebenarnya. Okey, jadi saya rasa saya akan terangkan berkenaan dengan kenapa perlu pilih untuk laporkan. Fizri sebab dia tak suka laporkan, dia terangkan yang tak payah laporkan. Okey. Jadi bagi saya kenapa kita kena laporkan pendapatan kita? Sebabnya kita boleh ambil kira potongan-potongan pelepasan-pelepasan yang lebih banyak lah compare dengan bila kita buat PCB sebagai cukai muktamad. Contohnya macam Cik Fizri pun ada sebut tadi, tahun lepas kita ada derma COVID. Kita bagi derma COVID. Tiba-tiba kerajaan kata kepada individu yang buat derma COVID ni, dia layak tuntut pelepasan cukai derma ni. Jadi dalam keadaan ni, orang yang memilih untuk menghantar borang cukai pendapatan, dia boleh tolak jumlah derma yang dia
dermakan tu daripada jumlah pendapatan dia. Jadi ini advantage kepada dia dan pada masa yang sama dia akan dapat balik bayaran balik. Jadi itu yang saya pasti ramai individu-individu di luar sana termasuk saya sendiri, memang kita sewaktu kita hantar borang, kita akan pastikan semua resit-resit tu ada. Contohnya resit insurans kita akan dapatkan daripada ejen insurans. Resit internet kita akan dapat, kita akan simpan setiap bulan. Jadi bila kita kumpul semua resit tu, kita masukkan dalam borang cukai pendapatan tu, kita tengok, okey, layak dapat refund. Jadi kita akan hantar borang. Jadi seterusnya untuk memilih PCB sebagai cukai muktamad, saya bagi peluang kepada Encik Fizri. Silakan Encik Fizri. Okey, baik. Kalau Syazwan tadi dia memilih untuk melaporkan kalau di bahagian saya, kalau jika pembayar cukai di luar sana memilih PCB sebagai cukai muktamad mereka boleh mengelakkan daripada dikenakan penalti tidak lapor ataupun lewat lapor pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Ini kerana mereka telah memilih PCB sebagai cukai muktamad sebagai cukai mereka. Jadi mereka tidak perlu menghantar borang nyata individu kepada Lembaga Hasil Dalam Malaysia dan juga tidak perlu melaporkan pendapatan melalui e-filing. Ini kelebihan dia, tidak akan dikenakan penalti tidak lapor dan juga penalti lewat lapor kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik, kami ada menerima pertanyaan daripada pembayar cukai. Dia berkata bahawa dia tidak pernah terlepas untuk melaporkan pendapatannya melalui e-filing, tidak pernah miss. Tapi pada tahun 2019 beliau terlepas untuk melaporkan pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia melalui e-filing. Dia kerana mengalami depresi akibat kehilangan ayah. Baik, apa yang kami nasihatkan kepada pembayar cukai ini adalah untuk pada tahun taksiran itu 2019 untuk beliau memilih PCB sebagai cukai muktamad sebagai cukai yang dikenakan pada tahun itu. Maksudnya terima seadanya. Bila mana pembayar cukai itu terima seadanya PCB sebagai cukai muktamad sebagai cukai yang dikenakan, maka dia terselamat daripada terkena penalti tidak lapor pendapatan. Jadi kini terpulanglah kepada pembayar cukai untuk lapor pendapatan atau terima PCB yang dipotong sebagai cukai muktamad. Tapi harus diingat bahawa PCB sebagai cukai muktamad ini hanya tertakluk kepada mereka yang menerima pendapatan penggajian sahaja tanpa ada pendapatan-pendapatan yang lain. Begitu kisahnya. Maknanya ini pilihanlah dibuat untuk mereka yang menerima jenis-jenis pendapatan. Kalau ada pendapatan yang lain tu boleh tanya Cik Syazwan lah. Dan juga kalau yang nak buat PCB tu tanya Cik Fizri seperti yang dah dijelaskan oleh dua orang tetamu kita hari ini. Okey. Dan untuk ujung ni mungkin pesanan untuk pembayar cukai di luar sana tu mungkin kita nak mulakan dengan Cik Syazwan dulu. Silakan. Untuk sekadar pesanan, sebaik sahaja individu mempunyai nombor rujukan cukai pendapatan ataupun dia mendapati gaji dia layak dikenakan cukai. Jadi itu adalah tanggungjawab individu itu untuk melaporkan pendapatan dia kepada LHDN setiap tahun tanpa mengira cukai pendapatan itu dikenakan cukai ataupun tidak. Sebab ada orang gaji dia RM34,000, dia kena cukai. Ada orang gaji dia RM34,000, dia tak kena cukai. Sebab dia bergantung kepada pelepasan-pelepasan tu lah kan. Yang seterusnya, dokumen. Dokumen ni penting. Dia mesti simpan resit, rekod dokumen semua selama 7 tahun. 7 tahun. Lepas tu saya jemput Cik Fizri untuk pesanan yang seterusnya. Kejap mute kita. Okey, saya sambung pesanan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kebelakangan ini kita banyak melihat bahawa aktiviti penipuan kewangan semakin berluasa dengan menggunakan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sebagai proksi mereka. Modus operandinya adalah bila mereka menelefon pembayar cukai, mereka menyatakan bahawa ada jumlah tunggakan cukai yang perlu dibayar. Kena faham di mana aktiviti skamer ini mereka menggunakan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sebagai proksi mereka. Di sini kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia nak memaklumkan bahawa kami tidak pernah menelefon pembayar cukai menggunakan nombor telefon peribadi apatah lagi memohon mereka mengunggut mereka untuk terus membayar.
Modus operandi yang mereka selalu gunakan menggunakan lembaga hasil dalam negeri Malaysia, bagi tahu ada jumlah tunggakan dan disambungkan kepada pejabat balai polis dan sebagainya. Itu memang sah-sahlah scammer, aktiviti scammer. Jadi berhati-hati. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat panggilan sebegini, pastikan dapatkan pengesahan terlebih dahulu daripada lembaga hasil dalam negeri Malaysia sebelum membuat sebarang transaksi atas talian, meminta untuk membuat bayaran cukai. Dan tuan-tuan dan puan boleh terus hubungi kami menerusi hasil K-line kami di 0389111000 atau gunakan aplikasi hasil chat yang disediakan dan juga sentiasalah melayari laman web lembaga hasil dalam negeri Malaysia, Facebook, Instagram dan juga Twitter untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat dan sahih. Beware of scammers. Itu dia pesanan kita, dua orang tetamu kita dari Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Cik Syazwan, Cik Fizri untuk perkongsian kita pagi ni. Moga-moga dapat manfaat terbanyak. Rasanya di ruangan komen kita ramai juga yang bertanyakan soalan. Mungkin lepas ni sahabat-sahabat kita di LHDN boleh bantu menjawab lah persoalan-persoalan yang tak sempat kita jawab di siaran pagi ni. Apa pun, insyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi. Terima kasih Cik Syazwan, Cik Fizri. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, itu dia sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatian semua juga dan fokus anda untuk kita hebahan bersama LHDNM pagi ini. Ya, betul, dan pastinya perkongsian itu menutup tirai Warna Pagi untuk edisi Sayyidul Ayyam hari Jumaat hari ini 26 Mac 2021 dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan tarbiyah insya-Allah Ustazah Nazirah